Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua hari ini di hari Ahad? Soleha doakan agar semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa tenang-tenang duduk di rumah, stay at home, sentiasa dipermudahkan semua urusan kita di dunia ini, insya-Allah. Okey, boleh tolong share Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu hari ini, insya-Allah. Okey. Sebelum tu, mari kita sama-sama mulakan sharing ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Perkongsian sharing ilmu hari ini, hari yang ke-172, bertajuk Kejar Akhirat Dunia Datang. Apa maksud dia tu? Mendalam kan? Kalau siapa yang jarang dengar ayat ni, mungkin akan tertanya-tanya, mungkin akan berasa sedikit keliru apa yang dimaksudkan dengan kejar akhirat tersebut. Adakah kita sekadar mengejar asyik fikir mati ke? Adakah kita sekadar membuat ibadah 24 jam macam tu ke? Okey. Hari ni, sekarang ni Soleha akan sharing dan buat sedikit penerangan dan explanation apa yang dimaksudkan dalam mengejar akhirat. Kita sebagai semua umat Islam, kita sebagai manusia, bila ada situasi di mana kita kena memilih antara kerja dan solat, yang mana kita kena dulukan dahulu? Sebagai contoh, dalam situasi ini, bila kita join satu program, contohnya kita join satu seminar, dan tiba-tiba pada waktu tengah hari tersebut, kita dah masuk waktu zuhur, kita nak pilih untuk terus menunaikan solat, atau terus makan, atau terus duduk melepak-lepak. Okey, hari ni macam mana Soleha nak terangkan betapa pentingnya bila kita kejar akhirat. Di mana dalam satu situasi ada seorang sahabat di mana dia telah mengikuti satu bengkel ataupun kursus. Dalam satu masa tu tiba-tiba telah masuk waktu solat, dia segera meninggalkan kerja dia segera meninggalkan aktiviti dia seketika dan terus menuju ke surau untuk mendahulukan solat fardu asar, contohnya. And then dia tunaikan solat asar. Waktu tu dia berdua je dengan sahabatnya, dan pada waktu itu orang lain semua sibuk siapkan kerja, orang lain semua sibuk siapkan tugasan yang telah diberikan, siapkan task dan assignment pada waktu tersebut. Tapi dua orang sahabat tersebut terus menunaikan solat fardu asar, tak nak solat lambat-lambat, tak nak tangguh-tangguh solat. And then bila mereka telah habis solat pun, masih ramai orang yang menunggu di dewan menyiapkan kerja dan tidak menunaikan solat pada tepat waktunya. Dan pada masa tu kita nampak, bila orang yang fokus buat kerja, dia meninggalkan solat, kerja dia tak siap, kerja dia serabut, muka stres, muka kusam, muka penat lelah, berbanding dengan orang yang mendahulukan solat fardu. Jiwanya bertambah tenang, jiwanya, mukanya ceria, bercahaya, dan terus menyambung tugasan yang diberikan. Alhamdulillah, tugasan yang diberikan dapat diselesaikan dengan lancar, dengan sangat mudah, dengan sangat teratur dan cemerlang.
Sebabnya Allah sendiri dah janji, barang siapa yang melakukan satu pekerjaan, dia mendahulukan solatnya, dia mendahulukan hal akhiratnya, dia akan beroleh kecemerlangan, kejayaan. Inilah manusia pada masa kini yang selalu mendahulukan keduniaan, yang selalu mendahulukan perkara yang bukan untuk akhirat. Dia lebih nak fokuskan keduniaan, dia nak buat kerja dia siap dulu, barulah dia nak buat ibadah dia. Macam tu salah. Sebab tu Allah menitik beratkan kita, kalau kita semua nak berjaya, kita kejar akhirat dulu. Buat solat fardu dahulu, and then baru kita sambung tugasan kita. InsyaAllah, tugasan kita tu, walaupun kita buat lambat, orang lain dah buat awal sejam, dah awal 2 jam, orang lain dah start buat, tapi tugasan kita ni akan lebih pantas siap, akan lebih dipermudahkan Allah, sebab Allah berkatkan masa kita, sebab kita jaga solat awal waktu. Inilah kaitannya tajuk di mana bila kita kejar akhirat, insya-Allah datangnya dunia mengejar-ngejar kita. Tak perlu kita bersusah payah, tak perlu kita gundah gelana, tak payah kita nak risaukan hal keduniaan yang bukan di tangan kita. Allah suruh kita jaga agama Allah. Allah suruh kita jaga ibadah kita sungguh-sungguh. Jangan pentingkan keduniaan semata-mata sehingga kita melalaikan hal akhirat. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua sedar dan selalu ingatkan diri kita, ya Allah, dalam segala hal, dalam segala apa aktiviti sekalipun, kita dahulukan solat fardu. Kita dahulukan kewajipan kita kepada Allah. Jangan melewat-lewatkan solat. Jangan meremeh-remehkan perkara akhirat tersebut. Kerana segala apa perkara yang membawa kepada hari akhirat ini, amal ibadah kita, amalan kita, amal ma'ruf nahi mungkar, inilah yang menjadi ukuran kita di hari akhirat nanti. Macam mana Allah nak berikan kita ganjaran, syurga dan pahalanya adalah kita dengan mengejar akhirat. Banyak sangat kelebihan bila kita fokus akhirat dulu. Kita tinggalkan seketika keduniaan, bukanlah kita kata kita nak tinggalkan terus, tak. Just kita berehat sebentar dan fokus urusan akhirat dahulu. Sebagaimana kisah pada zaman Rasulullah dahulu, di mana ada seorang sahabat baginda Rasulullah, dia sedang menyusun batu bata. Lagi satu ketul batu bata nak melengkapkan sebuah bangunan. Namun, bila dia terdengar azan je, walaupun hanya seketul batu bata tu, dia letak dulu batu tu dan dia terus ambil wuduk dan mengerjakan solat fardu. Betapa penting, betapa sahabat ni, dia mementingkan akhirat dia, dia mendahulukan akhirat dia dalam segala hal. Walaupun hanya seketul batu, dia sanggup tinggalkan seketika dan dia fokus solat dia dahulu. Inilah yang kita nak contohi. Sebabnya yakinlah, walaupun hanya 1 minit, 2 minit, 3 minit, bila kita dah tiba di waktu solat, kita tunaikan solat dahulu dan kita tinggalkan benda lain seketika, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita. Kerja yang kita rasa kita macam tak boleh nak buat dalam masa yang singkat, Allah mudahkan. Kita boleh buat kerja dengan sangat laju, dengan lancar, dengan sangat cemerlang. Tak ada apa yang mustahil. Inilah kelebihan orang yang menjaga akhirat dia. Inilah kelebihan orang yang selalu mengawalkan solat fardu dia. Dia tak melengah-lengahkan, dia tak menangguh-nangguh solat. Sebab Allah dah ganjarkan pahala yang sangat besar untuk mereka yang menjaga urusan akhirat tanpa memikirkan urusan dunia yang hanyalah seketika persinggahan kita kat dunia ni. Selalu Solehah nasihat, follower Solehah, selalu Solehah nasihat ejen-ejen Solehah, kalau nak berjaya, jaga marketing langit. 80% marketing langit dan 20% marketing dunia. Kalau kita jaga ni, nisbah macam ni, 80% dan 20% ni, insya-Allah urusan seharian kita akan berjalan dengan sangat lancar.
Masa kita berkat, Allah bagi kita sangat relax, sangat tenang. Banyak perkara kita boleh buat. Tak ada serabut pun. Nak buat urusan rumah tangga, nak buat urusan bisnes dengan sangat cemerlang. Solehah berkata melalui pengalaman Solehah sendiri, macam mana Solehah ada 4 orang cahaya mata. Solehah full housewife. Solehah sendiri uruskan anak-anak. Solehah sendiri masak apa semua, buat kerja rumah. Dan sambil tu Solehah buat bisnes online juga. Solehah merupakan leader kepada 300 lebih orang ejen yang Solehah kena pantau mereka, kena guide mereka. Macam mana Solehah manage masa Solehah, macam mana Solehah atur susunan hidup Solehah. Solehah serahkan urusan ni kepada Allah ya bari. Sebab Solehah yakin, bila setiap pagi Solehah jaga niat, Solehah serahkan, Solehah kata dengan Allah, Ya Allah, aku serahkan segala urusan duniaku, segala urusan rezekiku, segala urusan rumah tanggaku hanya kepada Engkau ya Allah ya bari. Kau aturkanlah dan kau permudahkanlah urusanku seharian insya-Allah. Inilah dia doa Solehah hari-hari. Dan Alhamdulillah, memang Allah perkenankan dan Allah bagi Solehah kemudahan yang teramat sangat. Boleh fokus jaga family sendiri depan mata. Boleh masak, boleh jaga anak-anak 4 orang depan mata. Boleh ajar anak-anak kerja sekolah. Boleh join live booster cikgu tepat masanya. Boleh siapkan learning point sangat pantas. Boleh guide team dalam masa yang sama. Subhanallah. Kalau kita fikirkan, ya Allah, penatnya tengok Solehah ni. Dia ni tak tidur ke? Ramai orang tanya, macam mana Solehah buat kerja sangat teratur, sangat lancar, sangat smooth? Inilah rahsianya. Sebab kita serahkan urusan kita kepada Allahu ya bari. Kita pentingkan hal akhirat kita melebihi hal dunia kita. Allah telah berkata, kenapa engkau risaukan hal rezeki yang bukan di tangan engkau? Aku suruh engkau fokus ibadah. Aku suruh engkau fokus kepada amal ibadah sahaja seharian. Tingkatkan amal ibadah. Jaga agama Allah. Hal-hal lain tak perlu engkau risaukan. Tapi manusia silap. Manusia hanya berpenat lelah memikirkan hal keduniaan yang tak habis-habis. Merasa penat, lelah, stres, buntu kerana hidup semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengejar benda yang tak pasti dan meninggalkan hal akhirat yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quran. Allah telah janjikan di dalam Al-Quran, barang siapa mengejar keakhiratan, barang siapa menjaga urusan akhirat, fokus hal akhirat, marketing langit, insya-Allah dialah orang yang berjaya, dialah orang yang cemerlang dunia akhirat. Rezeki melimpah ruah, rezeki berkat, kebanjiran rezeki, menjadi magnet rezeki. Rezeki sukakan orang yang sebegini, yang mementingkan agama, yang mementingkan hal akhirat, insya-Allah. Jangan kita abaikan, walaupun hanya kita rasa benda ni remeh, kita nak abaikan. Tak, benda ni lah sebenarnya yang akan memandu kita, yang akan membimbing kita berjaya hingga hari akhirat nanti untuk road to jannah. Sama-sama kita doakan. Jangan sesekali abaikan, jangan sesekali rasa remeh benda-benda macam ni. Sebab benda-benda macam ni, walaupun kita tak nampak kesannya, walaupun kita terasa macam, ya ke, tapi itulah janji Allah. Kenapa kita tak nak yakin dengan apa yang telah Allah jamin? Rezeki ni telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita sebagai manusia, usaha tingkatkan marketing langit, usaha tingkatkan amal ibadah kita, usaha kumpul bekal saham akhirat kita. Ada 3 perkara yang akan berkekalan walaupun kita dah mati nanti. 3 perkara ni yang akan kita bawa hingga hari akhirat. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah doa anak soleh dan solehah. Yang ketiga adalah sedekah amal jariah. 3 benda ni kalau kita jaga, insya-Allah kita tak akan menjadi rugi selama-lamanya. Kita akan selamat dunia akhirat. Kita akan sentiasa mendapat pahala yang mengalir tak putus. Sebab tu sampai hari ni Solehah konsisten buat sharing ilmu non-stop. Walaupun COVID-19 ke apa ke, Solehah tetap konsisten. Stay at home, buat sharing ilmu secara online.
Sekarang segalanya telah mudah, platform dakwah sangat mudah. Cuma diri kita nak buat atau tak sahaja. Sebab tu saya tahu, bila Solehah sebarkan ilmu setiap hari, ramai orang yang mendengar pada hari ini, boleh relive balik, boleh tengok balik, boleh tengok dekat channel YouTube yang Solehah dah buat. Inilah dia saham akhirat yang Solehah mampu untuk buat sekarang. Dan insya-Allah doakan Solehah konsisten untuk terus berkongsi ilmu. Sebab bila kita join majlis ilmu seperti ini, sharing ilmu seperti ini, kita seperti berada di dalam taman-taman syurga. Bahagiakah kalian rasa bila kita hari-hari dijemput untuk masuk ke taman syurga? Inilah taman syurga di dunia, di mana menuntut ilmu, di majlis-majlis ilmu, sharing ilmu yang boleh membuka minda kita, yang boleh membuka pintu hati kita, dan Allah sangat merahmati kita di sini. Malaikat-malaikat mendoakan kita. Inilah yang kita nak. Sebab tu jangan putus asa dalam dakwah, sebarkan. Walaupun hanya sepotong ayat, sebarkan, kongsikan. Kongsikan dengan orang ramai, inilah saham kita. Sebab tu Solehah selama berdakwah dengan FTR dah masuk tahun kelima, tak ada perasaan nak give up, malah nak buat lebih baik setiap hari. Nak improve lebih baik. Nak tarik tangan ramai-ramai orang untuk always back to Allah. Sebab Allah bagi kita jalan dekat sini, tak semua orang bertuah. Hanya yang terpilih yang di sini menjadi dakwah, buat kerja dakwah, sebarkan ilmu FTR, sebarkan segala perkara kebaikan. Inilah dia medan dan platform yang sangat Allah redai, insya-Allah. Macam mana kita nak kejar akhirat? Apa lagi aktiviti yang kita boleh buat untuk kita kejar akhirat ni? Okey, kita boleh utamakan solat kita di masa ini, di situasi ini, pada masa ini. Pada situasi kita dilanda dengan wabak COVID-19, kita stay at home masih boleh buat marketing dengan Allah. Masih boleh fokus hal akhirat. Contohnya kita buat solat sunat, solat fardu awal waktu, puasa sunat Syakban, boleh mengaji banyak-banyak Quran time, boleh mendengar ceramah agama di YouTube ataupun channel-channel Telegram yang tersedia, free sahaja. Hanya perlukan akses internet dan anda boleh dapat ilmu secara percuma sahaja. Mudah sangat kita nak top up ilmu, mudah sangat kita nak dapatkan serta improve ilmu akhirat kita. Selain tu, boleh juga baca buku FTR di rumah, boleh baca e-book FTR di rumah, boleh santuni anak-anak dan suami. Santuni anak-anak dan suami ni lah yang menyebabkan rezeki, kebanjiran rezeki datang kat kita. Sebab dari segi kita melayan anak-anak dan suami inilah yang akan membuka pintu rahmat dalam rumah tangga kita. Dan jangan pelik kenapa bila kita duduk di rumah, masih cukup makanan, masih kita rasa keberkatan dan kenikmatan kehidupan ni. Sebab Allah berikan barakah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Selain tu, kita boleh hidupkan taklim di rumah kita. Kita boleh berkongsi kisah-kisah teladan bersama ahli jemaah usrah kita dengan merekod audio taklim dan berkongsi dengan mereka. InsyaAllah itulah sebaik-baik menyebarkan ilmu yang bermanfaat, ibarat kita berada di taman syurga. So banyak sangat aktiviti di rumah yang kita boleh buat. Sampai semalam suami Solehah tanya, tak boring ke duduk kat rumah? Solehah mengucap panjang, subhanallah. Tak boring langsung sebab penuh aktiviti Solehah kat rumah. Dari pagi, tengah hari, petang, malam, semua penuh dengan aktiviti. Pagi siapkan masak, kemudian join live booster, join guide agent semua apa semua tu. And then petang macam ni pukul 2 Solehah buat sharing ilmu FB live. And then lepas ni boleh buat follow up jadual berkala pembaca, boleh guide team. Macam-macam aktiviti kat rumah yang Solehah boleh buat. Boleh edit gambar. So banyak sangat. Mengaji lagi. Alhamdulillah hari ni dah masuk juzuk ke-16. Sejak tempoh PKP, Solehah konsisten mengaji satu hari 1 juzuk atau 2 juzuk. Alhamdulillah. So inilah masanya. Kenapa kadang Solehah pelik? Kenapa orang kata boring duduk di rumah?
Bukankah banyak aktiviti yang boleh kita manfaatkan dekat rumah? Layan anak-anak, tolong anak bantu buat kerja sekolah, kerja rumah. Semua tu. Semua ni adalah perkara yang bermanfaat yang tak boleh kita nak sia-siakan. Jangan buang masa. Masa itu emas. Wal as, demi masa. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan yang sentiasa berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Ni adalah firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-As. Macam mana Allah menyuruh kita menjaga masa. Time is the golden Time is the golden one. Tersasul-sasul dah. So, banyakkan kita menjaga masa, jaga keberkatan masa, insya-Allah. Banyakkan tingkatkan amal ibadah kita, insya-Allah. Tak ada masa kita nak buang masa, tak ada masa kita nak berfikir yang negatif. Duduk dalam circle-circle yang positif, join grup usrah sana sini. Banyak sangat ilmu yang kita boleh dapat, insya-Allah. Cuma diri kita je. Kalau kita nak terus layan lemau, nak makan tidur je di tempoh ini, memang nothing lah yang kita dapat. Cuba kita kreatif, laksanakan pelbagai aktiviti berfaedah bersama keluarga. Kalau kita boring nak buat seorang-seorang, kita ajak anak, macam Solehah ajak anak berpuasa Isnin Khamis. Puasa sunat. Alhamdulillah, dia follow. Dia tak bantah langsung pun. Dia follow umi dia untuk solat puasa sunat. And then Solehah ajak dia mengaji sama-sama, tadarus sama-sama, solat berjemaah sama-sama satu family. Ini adalah kenikmatan dalam beribadah yang ramai manusia terlepas pandang. Jangan kata boring, jangan kata bosan. Kalau kita keluarkan perkataan itu, kita sebenarnya dalam tak sedar menjadi orang yang tidak bersyukur. Sedangkan Allah beri masa yang panjang ni nak kita manfaatkan. Bukannya kita buang masa dengan aktiviti yang lara. Bukanlah kita Allah suruh kita layan tengok TV 24 jam. Tak. Banyak sangat yang kita boleh buat aktiviti seharian kita. Cuma diri kita. Semalam saya buat task dalam Great Agent Solehah, buat jadual harian. Alhamdulillah. Dengan jadual akan menjadikan kita disiplin. Dengan jadual akan menjadikan kita orang yang menghargai masa. Dengan jadual yang akan memberikan kejayaan dalam sikap dan attitude kita seharian, insya-Allah. Okey, salam maju jaya kepada semua. Jangan putus asa. Sentiasalah mengejar hal akhirat. Sentiasalah mementingkan segala apa yang Allah suruh. Sebab kalau kita buat apa yang Allah suka, insya-Allah Allah akan beri apa yang kita nak. Itulah dia kaitannya. Kalau kita buat apa yang Allah murka, jangan pelik kita ditimpa musibah, kita dapat bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesilapan dan sikap kita yang sambil lewa dan banyak membuang masa. Okey, saya sudahi sharing ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga dapat membuka minda kalian. InsyaAllah berpesan dengan perkara kebaikan. Jadilah manusia yang bermanfaat kepada ummah. InsyaAllah kita di akhir zaman dah tak banyak masa. Tingkatkan amal ibadah kita. Jangan kita cakap hanya takut. Tapi tindakan kita tak menunjukkan kita takut. Berkatalah kita takut dan seiring dengan tindakan kita, banyakkan kumpul saham akhirat, tingkatkan amal ibadah kita, pedulikan apa orang nak kata negatif pasal kita. Yang penting kita tahu apa yang kita buat lillahi ta'ala di sini. Jaga nawaitu, jaga mindset, jaga sangkaan kita. InsyaAllah kitalah yang orang yang akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.